Masa depan China kelihatan suram kerana salah seorang wartawan ekonomi terkemuka negara itu telah mencetuskan kemalangan penyiaran paling serius dalam sejarah pasaran semasa siaran langsung. Alasannya amat mengejutkan. Dikatakan bahawa semasa proses temu bual di Malaysia, beliau telah membandingkan situasi sebenar yang disaksikan di Malaysia dengan realiti di China dan mendedahkannya secara terus semasa siaran langsung. Selepas siaran itu, netizen China berasa amat marah. Video tersebut tersebar secara meletup di pelbagai media dan rangkaian sosial. Walaupun pihak berkuasa telah mengambil langkah pemadaman, orang ramai tetap menyebarkannya melalui VPN secara berterusan. Malah, kerajaan China seolah-olah tidak dapat menyembunyikan kegelisahan mereka dan bergegas untuk menguruskan sisa-sisa kekacauan tersebut. Wartawan veteran ini selama bertahun-tahun sentiasa mendakwa bahawa Malaysia adalah sebuah wilayah yang sedang merosot. Jadi, apakah sebenarnya yang beliau lihat di Malaysia sehingga beliau mengambil tindakan sedemikian? Apakah kebenaran mengejutkan yang beliau saksikan? Sebelum itu, jika Anda boleh meluangkan masa satu saat untuk menekan butang suka, ia akan menjadi pendorong besar bagi kami untuk terus mencipta kandungan menarik seperti ini. Baiklah, sekarang mari kita bongkar keseluruhan peristiwa besar yang menggegarkan China ini. Saya ialah Longbao Wang, wartawan profesional ekonomi dari Huaxia Economic Times. Saya telah bekerja di Ibu Pejabat Beijing selama 10 tahun, bertanggung jawab menganalisis ekonomi Malaysia. Ini bukanlah tugas yang sukar, kerana Malaysia sering dianggap sebagai wilayah yang sedang merosot. Ekonomi Malaysia tidak lagi mampu pulih, dan jurang dengan China sudah tidak dapat dikejar semula. Inilah yang saya katakan dalam siaran langsung nasional minggu lepas. Selepas siaran itu, beribu-ribu hantaran yang memetik kata-kata saya muncul di media sosial. Rakyat China berasa gairah dengan analisis saya tentang had ekonomi Malaysia. Sekembalinya saya ke pejabat, Ketua Editor Xin Jiahao memanggil saya. Biasanya, beliau memanggil saya untuk memberi pujian, tetapi kali ini ekspresi wajahnya agak berbeza. "Bawang, saya sudah menonton siaran itu. Kerja yang bagus." "Terima kasih, Ketua Editor." Xin Jiahao bersandar dalam pada kerusinya dan merenung saya. "Ngomong-ngomong, adakah Anda pernah ke Malaysia?" Soalan itu di luar jangkaan. Tidak, analisis data sahaja sudah memadai untuk membuat penilaian. Angka tidak menipu. Ketua Editor tersenyum kecil dan menolak satu dokumen ke atas meja. "Pergilah ke Malaysia sendiri untuk menemu bual. Sahkan sama ada kata-kata Anda itu benar atau tidak." Saya membuka dokumen itu. Ia adalah tiket penerbangan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Apa yang mengejutkan ialah, waktu berlepasnya adalah esok. Terlalu mendadak, bukan? Demi laporan yang berkualiti, perjalanan perniagaan yang mengejut haruslah ditanggung. Sebenarnya wartawan muda yang sepatutnya pergi, tetapi dia ada urusan kecemasan. Saya rasa lebih baik Anda yang menggantikannya. Ini adalah peluang. Pergi dan saksikan sendiri tapak kemerosotan itu, maka Anda boleh menulis laporan yang lebih meyakinkan. Saya mengangguk. Saya akan pergi. Saya akan saksikan sendiri situasi sebenar di Malaysia. Petang itu, saya menghantar pesanan ringkas di WeChat. Mulai esok, saya akan memulakan temu bual lapangan di Malaysia. Saya akan mendedahkan sepenuhnya situasi sebenar ekonomi Malaysia. Nantikan. Komen masuk mencurah-curah. Wartawan Long, kami percaya kepada Anda. Tolong ambil lebih banyak gambar untuk menunjukkan betapa mundurnya Malaysia. Biar mereka lihat kehebatan China. Semasa mengemas beg, tajuk laporan sudah terbayang di minda saya. Di tapak keruntuhan ekonomi Malaysia. Melihat kualiti rakyat di wilayah yang gagal, saya tidur dengan perasaan mengejek Malaysia. Pagi itu, saya bangun dan menuju ke lapangan terbang. Hati saya penuh dengan keyakinan diri. Begitulah caranya saya menaiki pesawat. Namun, pada masa itu, saya tidak pernah membayangkan bahawa perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya tiba di KLIA. Kesan pertama yang saya rasakan sebaik sahaja turun dari pesawat adalah di luar jangkaan lapangan terbang itu sangat bersih. Saya berjalan ke arah pemeriksaan imigresen, tetapi berbeza dengan jangkaan saya, proses itu hanya mengambil masa 5 menit. Walaupun terkejut, saya mengingatkan diri saya untuk kekal tenang. Jika terganggu oleh perkara kecil, saya akan kehilangan objektiviti. Saya menaiki taksi. Pemandu itu tersenyum dan bertanya, "Apa kabar? Anda dari tanah besar China ke?" Beliau bercakap dalam bahasa Mandarin yang standar. Saya mendongak dengan pantas. "Ya, apa kabar? Selamat datang ke Malaysia. Ada banyak makanan sedap di sini tahu." Taksi itu memacu di lebuh raya. Pemandangan di luar tingkap mula kelihatan. Jalan rayanya bersih,
kendaraan bergerak dalam keadaan teratur. Adakah ini wilayah yang merosot, jalan rayanya bersih, dan kendaraannya juga sangat berdisiplin? Selepas mendaftar masuk di hotel, saya berjalan kaki menuju ke kawasan Bukit Bintang. Kawasan membeli belah ini sesak dengan orang ramai. Kedai-kedai jenama terkenal dunia berdiri megah, Louis Vuitton, Chanel, Gucci dan kedai-kedai itu penuh dengan pelanggan. Langsung tidak kelihatan tanda-tanda kemelesetan. Saya melangkah masuk ke sebuah kedai kosmetik. Pekerjanya menyapa saya dengan bahasa Mandarin yang mesra. Sikap perkhidmatannya amat profesional. Keluar dari kedai, minda saya bercelaru. Pekerja yang profesional dan berbudi bahasa, budaya penggunaan yang penuh bertenaga, rupa bandar yang tersusun. Pemandangan seperti ini sangat jauh berbeza daripada gambaran wilayah merosot yang saya harapkan. Semasa makan malam, saya pergi ke sebuah restoran mewah dan ia penuh sesak. Kebanyakannya kelihatan seperti orang korporat. Langsung tidak terasa suasana kemelesetan. Dalam perjalanan pulang ke hotel, perasaan saya sangat kacau. Walaupun terlalu awal untuk membuat kesimpulan dalam satu hari, segala-galanya pada hari pertama adalah berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Mulai esok, temu bual rasmi akan bermula. Saya pasti akan dapat mencari titik kelemahan ekonomi Malaysia. Begitulah saya menamatkan hari pertama. Saya bangun awal pagi dan menuju ke subjek temu bual pertama hari ini, sebuah syarikat pemula Malaysia bernama Geelong Technology. Dikatakan syarikat ini adalah bintang baharu yang menyediakan perkhidmatan terjemahan berasaskan AI. Saya berfikir dalam hati, berbanding dengan syarikat gergasi IT di China, ia pasti tidak seberapa. Ibu pejabat Geelong Technology terletak di Cyberjaya. Di tingkat 15 sebuah bangunan pejabat moden, sebaik sahaja pintu lift terbuka, saya melihat pekerja muda sibuk ke sana kemari. Struktur pejabat yang terbuka amat menarik perhatian. Apa kabar, wartawan Long? Saya Tan Kian Hong, CEO di sini. Beliau menyambut saya dengan senyuman. Beliau kelihatan berusia sekitar 35 tahun. Terima kasih kerana berminat dengan syarikat pemula Malaysia. Kami juga berharap suatu hari nanti dapat memasuki pasaran tanah besar. Saya bertanya dengan nada sedikit menyindir. Adakah Geelong Technology sukar untuk beroperasi tanpa sokongan daripada kerajaan? Tan Kian Hong ketawa kecil. Begitukah tanggapan Anda? Kami dari awal lagi sudah menyasarkan pasaran global, bukan hanya melihat pasaran tanah besar. Malah 70% daripada hasil jualan kami datang dari luar negara. Data yang beliau tunjukkan kepada saya amat mengejutkan. Mereka telah menembusi pasaran Asia, Eropah, dan Amerika dengan momentum pertumbuhan yang menunjukkan keluk menaik yang tajam. Namun, adakah ini hanya kes terpencil bagi Geelong Technology? Sahkanlah sendiri. Petang ini ada aktiviti persekutuan syarikat pemula, mahu pergi lihat bersama? Saya menerima cadangan CEO Tan. Setibanya di Dewan Acara, beratus-ratus syarikat pemula telah mendirikan gerai. Apa yang mengejutkan ialah banyak syarikat sedang berbincang dengan pelabur luar negara. Ini adalah pelabur modal Teroka dari Amerika Syarikat. CEO Tan memperkenalkan seorang warga asing. Ekosistem syarikat pemula Malaysia sangat bertenaga, terutamanya dalam bidang AI dan bioteknologi. Ia berada pada tahap teratas dunia. Kata-kata pelabur Amerika itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Penilaian sedemikian sangat berbeza dengan imej Malaysia yang saya ketahui. Selepas acara tamat, semasa makan malam bersama CEO Tan, saya bertanya secara terus terang, adakah semua syarikat pemula di Malaysia benar-benar berjalan lancar sebegini? Atau hari ini saya hanya bernasib baik melihat syarikat yang berjaya sahaja? CEO Tan menjawab dengan serius. Tentu saja banyak syarikat pemula yang gagal, tetapi kami mempunyai budaya untuk gagal dengan cepat dan mencuba semula. Dan teras kami adalah menyasarkan pasaran global sejak dari awal lagi. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya merasa sangat keliru. Keyakinan dan teknologi syarikat pemula yang saya lihat hari ini jelas tidak boleh dijelaskan hanya dengan nasib. Jika Malaysia sedang merosot, mengapa masih banyak syarikat yang berkembang pesat? Malam itu, semasa menyusun nota temu bual, saya berasa ragu-ragu. Saya memadamkan tajuk asal had Syarikat Pemula Malaysia dan menulis tajuk baharu. Syarikat Pemula Malaysia mendakap pasaran global. Pagi hari ketiga, saya menuju ke Institut Penyelidikan, Malaysia Precision Electronics, MPE, dengan perasaan yang bercampur baur antara jangkaan dan keresahan. Saya fikir di sinilah tempat saya dapat mendedahkan imej palsu ekonomi Malaysia. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, saya telah menulis beberapa laporan bertajuk MPE Malaysia tidak mampu mengejar Huawei. Setibanya di pintu utama Institut Penyelidikan MPE, saya terpegun dengan saiznya.
Ia seolah-olah sebuah bandar kecil. Pengarah Lim yang bertugas sebagai pemandu menyambut saya. Wartawan Long, selamat datang. Hari ini saya akan membawa Anda melawat kemudahan penyelidikan inovasi kami selama separuh hari. Selepas melengkapkan pemeriksaan keselamatan di pintu masuk, saya menerima pas pelawat. Pengarah Lim tersenyum dan menambah. Dilarang mengambil gambar kerana terdapat banyak teknologi sensitif. Pertama, kami melawat pameran teknologi mudah alih. Daripada telefon pintar boleh lipat hingga ke paparan boleh gulung, pelbagai peranti canggih dipamerkan. Ini adalah prototipe yang belum dipasarkan. Mungkin 3 tahun lagi baru boleh dilihat. Apa yang ditunjukkan oleh pengarah Lim adalah peranti berbilang lipatan yang melampaui telefon boleh lipat biasa. Sejujurnya, saya terkejut. Ini adalah teknologi yang tidak pernah saya lihat di China. Bukankah Huawei atau Xiaomi juga sedang membangunkan teknologi ini? Pengarah Lim tersenyum nipis. Mereka juga sedang mencuba, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah ketahanan paparan. Kami telah memastikan teknologi yang tidak mempunyai masalah, walaupun dilipat lebih 100.000 kali. Seterusnya, kami beralih ke bilik penyelidikan, semikonduktor. Peralatan dan teknologi yang dilihat di sini membawa impak yang lebih besar. Ini adalah model proses semikonduktor 3 nanometer generasi seterusnya kami. Pada masa ini, hanya sedikit tempat di dunia yang memiliki teknologi ini. Saya terdiam seketika. Ini adalah teknologi yang telah dicuba oleh China untuk dikejar selama bertahun-tahun. Adakah Anda tahu mengapa kebangkitan semikonduktor China gagal? Tanya pengarah Lim. Saya tidak dapat menjawab. Pengarah Lim menyambung penjelasannya. Teknologi tidak boleh dikejar dalam masa yang singkat. Kami mempunyai kepakaran lebih 30 tahun. Menghasilkan sekeping semikonduktor memerlukan lebih 800 proses. Jika satu sahaja gagal, keseluruhan produk gagal. Dalam perjalanan meninggalkan institut penyelidikan, satu persoalan terus berlegar di pikiran saya. Adakah selama ini kami memandang rendah pada Malaysia semata-mata demi imej yang dikehendaki oleh kerajaan? Malam itu, di bilik hotel, saya merenung nota temu bual dan terjatuh dalam pemikiran yang mendalam. Adakah laporan yang saya tulis selama ini adalah realiti, atau sekadar realiti yang ingin kami lihat? Hari keempat, saya melawat agensi penyiaran awam Malaysia. Di lobi, saya bertemu dengan wartawan ekonomi, Chua Yi Kwan, seorang wanita yang sebaya dengan saya. Melihat kad perniagaannya, pengalamannya, kira-kira 10 tahun. Wartawan Long, nama besar Anda dalam media tanah besar sangat terkenal. Gembira dapat bertemu dengan Anda hari ini. Dalam perjalanan ke bilik perjumpaan, Chua Yi Kwan meneruskan perbualan santai. Bahagian dalam balai penyiaran itu lebih sederhana daripada yang saya bayangkan, berbeza dengan kemegahan ibu pejabat CCTV di Beijing. Saya dengar ekonomi Malaysia sedang mengalami kesukaran, tetapi realitinya nampaknya tidak begitu, kata saya. Chua Yi Kwan menjawab dengan ekspresi serius. Ekonomi Malaysia juga mempunyai banyak masalah. Pengangguran golongan pertengahan umur, harga hartanah, masalah kadar kelahiran rendah. Kami menghasilkan berita mengenai tema ini setiap hari. Kandungan negatif sebegitu pun disiarkan? Saya bertanya dengan nada terkejut. Tentu saja. Itulah tugas kami. Menunjukkan masalah ekonomi Malaysia dan mengkritik dasar ekonomi kerajaan juga merupakan tanggung jawab media. Serta-merta, hati saya terasa tersentak. Di China, menghasilkan berita yang mengkritik dasar kerajaan adalah perkara yang mustahil untuk dibayangkan. Walaupun begitu, adakah tiada tekanan daripada kerajaan? Chua Yi Kwan ketawa. Tentu ada. Tetapi kami akan berjuang demi kebebasan editorial. Setiap kali kerajaan cuba mengawal media, kami akan menentang dan mempertahankan kebebasan yang ada sekarang. Selepas perbualan tamat, kami makan tengah hari di kantin pekerja. Chua Yi Kwan secara semula jadi menunjukkan masalah dalam dasar kerajaan baru-baru ini. Dalam perbualan sedemikian, beliau sedikit pun tidak menghiraukan keadaan sekeliling. Bagaimana dengan tanah besar? Adakah terdapat kebebasan bersuara? Soalan ini membuatkan dada saya terasa sesak. Saya tidak dapat menjawab dengan jujur. Kami melaporkan dengan cara yang berbeza, mengutamakan kepentingan negara. Pandangan mata Chua Yi Kwan berubah. Beliau seolah-olah memahami dengan tepat maksud yang tersirat dalam jawaban saya. Itu pasti sukar, sebagai wartawan yang mengejar kebenaran. Ayat itu menusuk kalbu saya. Selepas makan tengah hari dan meninggalkan balai penyiaran, fikiran yang kompleks muncul di fikiran. Media di China mesti menerima arahan kerajaan, tetapi Malaysia tidak begitu. Buat pertama kali, saya mula meragui cara pelaporan di China. Perkara yang selama ini dianggap lumrah,
tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini adalah keraguan yang tidak pernah saya alami dalam kerjaya 10 tahun sebagai wartawan. Kembali ke hotel, saya memandang keluar tingkap dan berpikir, apakah kebenaran itu? Adakah laporan yang saya tulis itu kebenaran? Pagi hari kelima, saya menyusun kandungan temu bual dan mula menulis draft. Walaupun terdapat konflik dalaman yang besar, saya memutuskan untuk menulis apa yang saya lihat dengan jujur, karena menyampaikan kebenaran adalah kewajiban seorang wartawan. Ekonomi Malaysia mempunyai sistem untuk menukar krisis menjadi peluang. Selepas menulis tajuk ini, saya berasa ragu-ragu. Tajuk sebegini mungkin akan menjadi kejutan bagi pembaca di China. Namun, fakta yang saya lihat adalah jelas. Syarikat Pemula Malaysia sedang menuju ke pasaran global. Kekuatan teknologi elektronik Malaysia jauh lebih maju daripada yang dijangkakan. Dalam pendahuluan, saya menulis dengan jujur kesan pertama saya selepas tiba di Malaysia. Kecekapan KLEA, keramahan pemandu teksi, jalan-jalan Kuala Lumpur yang penuh bertenaga. Kemudian, dalam isi kandungan, saya menulis kisah Geelong Teknologi dan syarikat pemula lain, serta teknologi paling canggih yang dilihat di Institut Penyelidikan MPE. Semasa mengakhiri artikel, saya menulis kesimpulan, Malaysia bukannya sedang merosot, tetapi berada dalam proses perubahan. Berbanding pertumbuhan saiz, mereka lebih fokus pada pertumbuhan kualiti. Dalam bidang teknologi canggih, mereka masih menerajui dunia. Ada perkara yang patut dipelajari oleh China. Saya menghantar draft itu ke ibu pejabat Beijing. 2 jam kemudian, ketua editor Xin Jiahao membuat panggilan video. Long Bawang, saya sudah membaca draft Anda. Suara ketua editor tidak seberat biasa. Jangan gambarkan Malaysia terlalu positif. Kerajaan sedang memerhati. Serta-merta, hati saya tersentak. Draft saya nampaknya telah dilaporkan kepada pihak atasan. Tetapi ketua editor, saya hanya menulis apa yang saya lihat dengan jujur. Itu tidak penting. Ketua editor merendahkan suaranya. Tulis seolah-olah Malaysia sedang meleset. Tekankan bahwa China sedang menerajui, terutamanya bahagian semikonduktor. Padamkan semuanya. Tulis bahwa Huawei sudah melampaui MPE Malaysia. Saya terdiam. Itu jelas satu penipuan. Saya tidak boleh melakukannya. Jika saya menulis sesuatu yang berbeza daripada apa yang saya saksikan sendiri, maka saya bukannya wartawan, tetapi alat penyampai kerajaan. Ketua editor memotong kata-kata saya dengan tegas. Ini berkaitan dengan kerjaya Anda. Hantar draft pindaan sebelum malam ini. Jika tidak, wartawan lain akan menggunakan nama Anda untuk memindahnya. Talian terputus. Saya yang ditinggalkan sendirian di bilik hotel menggenggam penumbuk. Adakah ini bukan wartawan, tetapi alat propaganda kerajaan? Saya memandang keluar tingkap dan terjatuh dalam pemikiran yang kompleks. Setakat ini, sejauh manakah kebenaran semua laporan yang saya tulis? Adakah tempat-tempat yang saya kritik itu benar-benar teruk seperti yang saya gambarkan? Sekarang saya berdiri di persimpangan jalan pilihan, menyampaikan kebenaran atau tunduk kepada sistem. Saya berpusing-pusing di atas katil di bilik hotel, tidak dapat melelapkan mata sepanjang malam. Saya tidak boleh tidur. Selama ini, saya berasa bangga sebagai ahli media Cina. Saya tidak pernah meragui kesahihan laporan saya sendiri. Tetapi sekarang, segala-galanya terasa berbeza. Pukul 3 pagi, saya bangun dari katil dan membuka komputer riba. Saya mengenang kembali satu demi satu perkara yang saya lihat di Malaysia. Budaya perusahaan yang berautonomi. Syarikat pemula seperti Geelong Teknologi memperluaskan perniagaan mereka secara bebas tanpa kawalan kerajaan. Matlamat mereka sejak awal adalah pasaran global, teknologi yang berubah pantas. Teknologi yang dilihat di Institut Penyelidikan MPE jelas berada pada tahap teratas dunia, terutamanya dalam bidang semikonduktor. Ia adalah sesuatu yang sukar dikejar oleh China. Kebebasan bersuara. Wartawan Malaysia boleh mengkritik dasar kerajaan. Mereka tidak takut untuk mengejar kebenaran. Sistem pentadbiran yang telus. Perkhidmatan awam di Malaysia adalah cekap dan telus. Ketertiban yang dirasakan dari KLIA amat mengagumkan. Apa yang saya lihat bukannya wilayah yang merosot, tetapi wilayah yang penuh cabaran. Namun, ketua editor meminta saya menafikan semua ini dan menulis penipuan. Jika saya tidak menyatakan perkara ini dengan jujur, saya bukannya wartawan. Saya memandang keluar tingkap. Subuh di Kuala Lumpur mula menyingsing. Saya telah membuat keputusan. Saya memutuskan untuk bertindak mengikut kata hati saya. Saya membuka komputer riba dan menulis email. Penerimanya ialah sebuah media anti-sistem di Hong Kong. Saya meminta identiti saya dirahsiakan.
dan menulis sepenuhnya kandungan temu bual saya di Malaysia serta kebenaran tentang percubaan kerajaan China untuk memanipulasi perkara ini. Sebelum menekan butang hantar, saya teragak-agak sejenak. Tindakan ini akan menamatkan kerjaya saya atau mungkin akan ada kesan yang lebih serius. Tetapi saya tetap menekan butang itu. Kemudian, saya menghantar pesanan kepada ketua editor mengatakan bahawa draft akan lewat dihantar kerana faktor kesihatan. Saya keluar dari bilik, memutuskan untuk merasai hari terakhir saya di Kuala Lumpur. Saya berjalan di taman sepanjang pinggiran sungai, memikirkan perkara yang selama ini saya percaya sebagai benar mungkin adalah penipuan. Tetapi mulai sekarang, saya mahu menjadi wartawan yang mengejar kebenaran. Melihat matahari terbit di atas kaki langit bandar, saya merasakan diri saya juga telah berwajah baharu. 3 hari selepas kembali ke Beijing, sebuah berita antarabangsa melaporkan pendedahan tersebut. Tajuknya ialah, wartawan Cina mendedahkan kebenaran ekonomi Malaysia, penapisan kerajaan dan berita palsu. Tentu saja, nama saya dirahsiakan, tetapi sesiapa yang melihat kandungan temu bual terperinci itu pasti dapat meneka siapa yang melaporkannya. Di dalam Cina, laporan tersebut ditapis, tetapi ia tersebar pantas dalam kalangan orang yang menggunakan VPN. Pelbagai reaksi muncul di media sosial. Long bawang telah dibeli. Adakah Malaysia benar-benar semaju itu? Terima kasih kerana menyatakan kebenaran. Selepas masuk kerja, saya dipanggil ke pejabat ketua editor. Hati saya berdebar, tetapi saya tetap menolak pintu dengan tenang. Bagaimana dengan draft itu? Tanya ketua editor Sin. Saya minta maaf, draft itu belum siap kerana saya tidak sihat. Ketua editor memandang saya dengan tajam. Laporan berita antarabangsa itu, andakah Anda yang membocorkannya? Beliau sudah mengetahuinya. Saya juga tidak berniat untuk menafikan, ya, saya yang melakukannya. Apa yang mengejutkan ialah, ketua editor Shin bersandar dalam pada kerusinya dan mengeluh panjang. Mengapa lakukan perkara sebegitu? Anda sepatutnya tahu apa yang akan terjadi pada masa depan Anda. Sekarang saya sudah tahu apa itu kebenaran. Dalam mata ketua editor terpancar emosi yang kompleks sama ada kemarahan atau pemahaman saya tidak tahu. Long bawang, Anda tidak boleh lagi bekerja di akhbar kami. Ini adalah keputusan pihak atasan. Ini adalah sesuatu yang dijangkakan. Saya mengangguk. Saya faham. Saya mengemaskan pejabat dan meninggalkan syarikat tempat saya bekerja selama 10 tahun itu. Pulang ke rumah, saya memandang keluar tingkap sambil berfikir tentang apa yang harus dilakukan seterusnya. Untuk bekerja di media lain di China adalah sesuatu yang mustahil. Pada masa itu, satu cenderahati kecil yang dibawa pulang dari Malaysia menarik perhatian saya. Ia adalah model menara berkembar Petronas, KLCC. Saya memegangnya dan berfikir, kebenaran tidak akan hilang. Suatu hari nanti lebih ramai orang akan mengetahuinya. 2 hari kemudian, saya menerima email daripada sebuah media bebas di Hong Kong. Keberanian Anda amat menyentuh hati kami. Mahukah Anda bekerja dengan kami? Jantung saya berdegup kencang. Adakah ini satu permulaan baharu? Tentu saja ia akan disertai dengan bahaya. Tetapi saya sudah membuat keputusan. Saya memandang model KLCC itu dan menulis balasan. Saya sudi menyertainya. Saya bukan lagi alat sistem. Saya berjanji kepada semua pembaca yang membaca laporan saya. Mulai sekarang, saya hanya akan menjadi wartawan yang mengejar kebenaran. Seminggu di Malaysia telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya belajar bahawa kadangkala, walaupun ia adalah kebenaran yang tidak menyenangkan, kita memerlukan keberanian untuk menyuarakannya, dan keberanian itu akan membimbing kita ke arah kebebasan yang sebenar. Kisah ini, melalui perspektif seorang wartawan Cina yang melawat Malaysia, menunjukkan perbezaan antara pembangunan Malaysia dengan penapisan suara di Cina. Bawang pada mulanya melawat Malaysia dengan sikap angkuh. Tetapi melalui pengalaman sebenar, beliau menyedari prasangka dirinya dan menggambarkan proses beliau mencari keberanian untuk mengejar kebenaran. Mesej utama kisah ini adalah kekuatan kebenaran dan nilai hati nurani. Ia melemparkan satu persoalan. Apabila perkara yang kita percayai berbeza dengan realiti, apakah pilihan yang akan kita buat? Bawang mengorbankan kerjaya dan keselamatannya demi kebenaran, dan ini juga membawakannya kebebasan yang sebenar. Melalui pelbagai aspek seperti budaya korporat, kekuatan teknologi, kebebasan bersuara, dan sistem pentadbiran, ia menunjukkan perbezaan antara Malaysia dan China, serta menyampaikan mesej sosial yang lebih besar melalui perubahan dalaman seseorang. Melalui kisah ini,
kita boleh berfikir semula tentang kepentingan melihat dunia tanpa prasangka, serta nilai keberanian untuk mempertahankan kebenaran dan hati nurani dalam apa jua keadaan.